الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah masih memanjangkan usia dan memberikan kesihatan dan memberi peluang kepada kita setiap saat untuk memperbaiki diri kita dan berusaha untuk mengenal siapakah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala nak menguji kita, nak melihat siapakah di kalangan hamba-hamba dia yang berusaha untuk kenal dia dan berusaha untuk mengamalkan perintahnya. Maka mudah-mudahan kita semua di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digolongkan dalam golongan yang dipilih untuk mengamalkan segala perintah Allah dan melakukan segala galakan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah mencampakkan dalam hati kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu ilmu hari ini dalam mengenal Allah, yang mana kita memperbahaskan ilmu yang termulia, kata para ulama. Maka ilmu yang termulia itu adalah ilmu tauhid, kerana ianya adalah satu ilmu mengenal Allah, mengenal sifat-sifat dia. Kerana dialah maksud yang sepenuhnya yang kita nak kena tuju. Dan kita sudah sampai kepada sifat ma'ani, dan kita sampai kepada sifat sama', sifat pendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai hari ini insya-Allah kita masuk pada sifat pelihat, sifat basar. Maka disebutkan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Qala, berkata penulis, soalan, apakah pengertian sifat basar, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Maka dimulakan jawapannya dengan menyebut cara mengetahui dan beriman. Maka dimulakan disebut wajib ke atas setiap mukallaf. Bila sebut wajib ke atas mukallaf, di sini wajib syar'i. Sentiasa saya ulang setiap kali kita masuk dalam tajuk yang baru. Wajib syar'i iaitu bila kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Maknanya wajib ke atas kita, setiap mukallaf mengetahui
dan beriktikad. Dua benda ni nak kena buat. Kalau tak kita berdosa. Pertama kena mengetahui apakah sifat basar itu, dan yang keduanya kena berpegang, meyakini dan memegang, iaitu beriktikad. Bila kita sebut wajib syar'i ke atas mukallaf, mukallif huwa Allah yang membebankan, mukallaf kita isim maf'ul yang dibebani. Kita ni yang dibebankan oleh syarak. Bila sebut yang dibebankan, maka di situ ada gambaran paksaan. Kena faham. Kita kena faham maksud. Bila kita sebut beban, maknanya sesuatu yang berbentuk kena buat, paksaan. Kalau tak buat, dalil dia dekat situ. Kalau tak buat, dapat dosa, dapat azab. Betul? Maka itu gambaran. Di situ kita boleh nampak gambaran paksaan, kecuali bagi orang-orang yang sudah sampai imannya tinggi, maka merasa lazat dan tidak rasa terpaksa. Tapi secara umumnya, bila sebut dibebankan, maka dipaksa. Betul? Setuju? Kalau iman awal. Kan itu kena faham molek-molek ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ambil faedah lagi daripada ayat ini. Bila sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalau kita terjemah, kita tengok Allah tidak membebankan kepada seseorang, ke atas seseorang, kecuali dalam kemampuan dia. Baik. Yang pertama, faedah yang sebelum ni saya selalu sebut, iaitu declaration daripada Allah. Kena faham ayat ini. Yang pertama itu adalah declaration, penjelasan. Allah nak declare bahawa Allah takkan bebankan korang kecuali yang korang mampu. Maka apa ujian yang kita terima daripada sudut ujian, maka sebenarnya Allah tahu kita mampu. Allah nak declare Allah tidak berlaku zalim pada kita. Satu. Faedah yang kedua, yang mana Allah singkapkan maksudnya, yang disebutkan oleh para ulama kita arif billah, maka disebutkan di sini kena faham, Allah tidak membebankan kita, yakni tidak memaksa kita untuk melakukan segala perintah dia, kecuali dalam lingkungan kemampuan kita. Kena faham kalimah illa. Kalau terjemahan betul-betul kita gunakan kaedah nahwu illa, Allah tidak membebankan seseorang kecuali Allah membebankan dalam kemampuan dia. Baik. Sebagai ulama kata beban membawa gambaran paksa. Allah tidak memaksa seseorang itu melakukan apa yang dia perintah, kecuali Allah paksa dalam lingkungan kemampuan dia. Tidak kena faham. Contoh salat. Salat yang Allah perintahkan berdiri, rukuk, sujud, betul? Maka kalau dia tak mampu berdiri, Allah takkan paksa dia berdiri. Maka dia sembahyang duduk. Boleh faham? Begitu juga hukum hakam lain. Contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan menutup aurat bagi perempuan, tidak boleh kesesatan yang berlaku apabila seorang perempuan mengatakan, iaitu Allah takkan membeban dan takkan memaksa saya kecuali saya mampu. Dekat sini masalah. Apa yang maksud kamu tak mampu? Kerana kalau kamu mampu, paksa itu ada. Boleh faham tidak? Kamu kena paksa diri kamu pakai tudung sebab kamu mampu. Betul? Siapa di sini kata tak mampu pakai tudung daripada sudut kemampuan fizikal atau kemampuan kewangan?
Tudung yang paling murah sekali rasanya. Yang mahal-mahal tu yang jenama. Kalau setakat nak cari tudung tutup kepala, murah ya. Kain syal saya ni boleh pakai hujan di tudung. Boleh faham tak di situ? Maka contohnya kalau antum berpuasa, Allah takkan bebankan seseorang itu untuk berpuasa kecuali Allah akan bebankan mengikut kemampuan dia. Allah akan paksa ikut kemampuan dia. Sekarang dia mampu puasa atau tidak, maka Allah paksa dia berpuasa. Sebab apa? Boleh dipaksa? Kerana dalam kemampuan dia. Maka kalau orang itu tak nak puasa dengan alasan dia kata saya lapar lah, sebenarnya dia mampu, maka dia kena paksa diri dia untuk puasa. Boleh faham? Kita sahaja yang perlu jujur pada diri kita, dan ramai orang tidak jujur dalam bab mampu ini. Jadi kena faham, memang kena paksa. Kerana ayat tu illa ni istisna. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada mustasna, adatul istisna, mustasna min, iaitu 3 rukun istisna, pengecualian. Pertama, alat yang digunakan untuk mengecualikan, iaitu illa, kecuali. Dan dia mesti ada barang yang dikecualikan itu, iaitu mustasna. Dan dia ada barang yang dikecualikan daripadanya, iaitu mustasna minhu. Maka bila Allah kata Allah tidak membebankan seseorang, Allah tidak memaksa seseorang, yakni melakukan hukum hakam, kecuali, bawa maksud apa dia? Kecuali Allah memaksa mereka sekiranya dalam bentuk kemampuan mereka, dalam lingkungan kemampuan mereka, itu Allah akan paksa. Kali itu kita sampai sekarang merasa terpaksa, betul tidak? Kenapa? Kerana memang kita kena paksa. Sebab kita, dan kita boleh buat tak benda itu sebenarnya? Boleh. Berkenaan dengan ayat yang satu lagi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Di sini kena faham, ayat ini bila sebut tiada paksaan membawa maksud sepatutnya seseorang itu sampai ke satu tahap pemahaman yang jelas dengan iman yang tinggi bahawa dia tidak akan rasa terpaksa. Macam saya sebutkan tadi, bila kita sampai kepada satu peringkat. Kerana apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas yang mana baik dan yang mana tidak baik. Seseorang kalau dihidangkan pada dia daging berulat dengan daging steak wayu, contohnya, di depan dia, dan satu lagi daging busuk yang berulat, ada tak masuk akal tak secara hukum akal kita perlu ke paksa dia untuk makan yang wagyu? Kalau ikut hukum akal, masuk akal ke kita nak kena paksa dia untuk jangan makan yang berulat, makan yang wagyu? Sebab dah jelas depan dia, tak perlu paksa, dia sendiri akan makan wagyu tanpa dipaksa. Sebab sudah jelas yang mana baik, yang mana buruk. Itulah Islam. Benda jelas sebenarnya. Tidak ada orang boleh kata tidak jelas tentang yang mana baik dan yang mana buruk. Kerana itu kena faham. Ayat itu kena faham boleh. Kerana itu disebut dekat sini kemampuan kita untuk berpegang. Kalau orang kata macam mana saya nak pegang, saya pun tak berapa kenal. Kerana itu wajib menuntut ilmu. Kerana itu disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu kepada setiap muslim dan muslimah. Oh, ini macam paksa aja. Memang sebab Allah paksa kerana dalam kemampuan kamu untuk menuntut ilmu. Siapa berani kata dia tak mampu nak pergi cari guru nak menuntut ilmu, kecuali malas, betul tidak? Ataupun dia sendiri tak mau kerana hatinya yang penuh dengan kelalaian dan dosa. Tak boleh orang kata di sini dia tak mampu. Kerana itu Allah paksa dia menuntut ilmu, sebab dalam kemampuan dia. Kalau dia memilih tak mahu, maka dia yang akan menanggung besok hari kiamat. Jangan salahkan Allah, kerana Allah dah declare, aku takkan bebankan orang dan aku takkan paksa orang melakukan sesuatu kecuali ianya dalam kemampuan kau dan aku tahu. Solat 5 waktu sehari dalam kemampuan, confirm dalam kemampuan. Tapi kenapa tak buat? Betul tidak? Mengamalkan hukum hakam Islam dalam kemampuan atau tidak? Kemampuan.
Adakah orang tak mampu untuk tidak minum arak? Mampu. Adakah orang mampu untuk mengikut hukum hakam Allah daripada sudut pernikahan? Mampu. Tidak susah. Suami dan isteri, dia ada perbahasan tentang zihar, tentang li'an, tentang talak, tentang akad. Dan Allah kata belajar benda itu, wang-wangnya asas fardu ainnya. Adakah itu dalam kemampuan? Dalam kemampuan. Saya tak ada duit lah nak belajar. Banyak pondok yang hanya bayar kadang-kadang setahun RM20 saja. Bahkan ada pondok-pondok yang letak bayaran, tapi kalau seorang itu memang sungguh dia nak mengaji, maka diberi peluang dia mengaji walaupun dia tak mampu bayar. Tapi kena betul-betul nak mengaji. Jadi sebenarnya dalam kemampuan. Tapi kalau kita memilih tak mahu kerana malas, itu yang sebenarnya ada dalam diri kita. Ataupun tak rasa seronok benda ni, tak ada something yang menarik, itu bukan alasan tidak mampu. Itulah yang kena perbaiki dari hari ke hari. Dan Islam itu adalah satu agama yang diiktiraf oleh semua agama lain bahawa agama yang paling mudah. Yang wajibnya, cuba tengok yang wajibnya tak banyak. Sembahyang 5 waktu, pertama tumpu pada rukun Islam, rukun iman. Ini yang kita belajar sekarang ni masuk dalam rukun iman. Betul? Maka masing-masing kena muhasabah masing-masing. Sebab perempuan dalam keadaan berpakaian dia tak susah, bahkan sesuai dengan fitrah dia. Dalil dia berebut-rebut orang beli tudung kerana fashion. Kenapa mampu ketika itu? Betul tidak? Bahkan pakaian yang jubah dan sebagainya. Cuba tengok contohlah, macam yang antum kenal contohnya. Yalah, contoh yang bila ada yang baik kita ambil lah. Contoh macam Nilofa, kita bila tengok pakaian dia, jubah dia yang menutup apa sebagainya, dapat juga fashion. Boleh pun. Cuba pergi negara Arab dengan jubah-jubahnya dan sebagainya, cantik, elok. Jadi sebenarnya dalam kemampuan. Bila dalam kemampuan, Allah akan paksa. Itulah ujian kita duduk atas muka bumi, sehinggalah kita terbiah diri kita dengan ilmu tauhid ini sampai ke tahap iman kita, dan kita akhirnya rasa seronok dengan jubah yang kita pakai, dengan tudung yang menutupi sempurna aurat kita. Yang lelaki begitu juga. Lelaki paling mudah dalam bab tutup aurat, tapi still mereka tidak mahu tutup aurat. Ada sebahagian mereka menjadi masalah. Jadi kena faham, bila Allah kata wajib ke atas mukallaf, ya, pada peringkat awam, umum, majority, general, maka memang ianya satu paksaan daripada Allah. Tapi Allah declare, aku paksa, aku tidak akan membebankan atau memaksa seseorang melakukan perintah-perintah aku kecuali dalam taqah, dalam wus'un, dalam kemampuan diri. Bila dia ada mampu, di situ aku akan paksa melakukan. Tapi kalau dia tak mampu berdiri, contohnya solat, aku suruh berdiri, tapi dia tak mampu, maka aku izinkan dia duduk pada kemampuan. Tapi kalau dia berjalan elok dan sebagainya, dia mampu, tapi kenapa mesti duduk? Maka aku paksa dia juga berdiri. Hakikatnya dia mampu dan dia boleh berdiri lama, mendengar konsert dan sebagainya, tapi bila semayang nak duduk. Contohnya dalam semayang fardu, manakala semayang sunat itu open, ya khair, dia nak duduk pun tak ada masalah. Ini yang bab wajib. Dalam bab jual beli dan sebagainya, dalam bab simpanan dalam bank cara Islam, contohnya wadi'ah, istismar ataupun pelaburan dalam Islam, Islam sudah menunjukkan semua cara dia yang halal dan sah. Tiba-tiba kamu beralasan kamu tidak mampu, tak boleh. Kalau kamu itu dalam kemampuan, maka boleh. Aku paksa kamu. Kalau tidak, maka hilang hujah kamu hari kiamat. Contoh macam riba. Ada yang kata, Ustaz, hadis Nabi itu mesti nak kena debu-debu. Jangan ambil mudah. Jangan gunakan itu sebagai alasan untuk kamu lakukan riba. Kena gabung dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, apa disebutkan,
apa ni, ma baqiya min riba. Siapa ingat ayatnya? Ma baqiya min riba. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki baki daripada riba. Itu asal hukum berusaha untuk menolak riba. Kena ingat dalam hadis yang disebutkan bahawa di akhir zaman seseorang itu tak nak lari macam mana terkena juga debu-debunya. Kena faham situ, debu, bukan riba seluruhnya. Kita ni kadang ambil mudah. Bila sebut tu, tak apa, dah hadis Nabi pun cakap memang nak kena. No. Kena faham tu debu dia. Bila sebut debu dia bukan benda asal. Maknanya mungkin bila kita duduk dalam bank, di situ kita tidak mengamalkan riba, tapi ada di situ bercampur baur atau guna duit kita kepada itu tanggungan dosa mereka. Kalau mereka khianati akad yang kita letak, itu yang disebutkan begitu. Bukan kita nak debu tu. Kalau kita tak buat begitu, fa'zanu harban biharbin minallahi wa rasul. Allah kata kalau kita terus juga dengan tenang mengamal dengan riba, maka bersedialah berperang kamu dengan Allah dan Rasul. Ini satu kata-kata yang pegang. Kan itu kita kena simpan dengan kaedah Islam. Dan ia dalam kemampuan kita. Dalam bank-bank sekarang ni banyak dah kan. Terima kasih kepada yang berusaha dulu. Mesyuarat yang dibuat di UIA dan akhirnya Islamic banking tu masuk dalam bank-bank yang ada sekarang. Kan ada simpanan wadiah. Betul tidak? Maka kita sudah, orang awam cukup akad jelas wadiah dan serah. Kalau mereka khianati, gunakan dengan cara yang tak boleh, mereka yang tak boleh. Tapi kita dah usah. Kalau tidak, boleh menjadi riba. Atau pembinjaman bank membeli rumah ataupun membeli kereta, kita sendiri yang memilih konvensional. Maka kita kata, kalau kita tidak ada alasan, kita kata kita tak mampu untuk buat Islamik punya. Kalau ada yang kata tak mampu, macam mana surah dia? Sudah cukup kamu berusaha? Kalau sekiranya masih dalam kemampuan kamu, kamu kena paksa diri kamu. Mungkin orang kata, Allah susahnya. Tak susah. Nafsu kamu yang rasa susah. Betul tidak? Kalau muhasabah betul-betul sebenarnya tak susah. Dalil dia ramai orang buat. Saya sendiri buat. Kenapa saya boleh buat? Kalau ada orang kata, dia iman beza-beza. Dekat situ tak boleh jadi alasan tak mampu. Tak mampu di situ bukan pada iman. Kena faham di situ. Kerana itu kita kena paksa diri kita. Dan hakikatnya tak susah. Ada orang yang saya kenal sampai jual rumah kerana tak mau berterlibat dengan riba. Mampu. Bukanlah saya nak beritahu apa. Yalah, macam tu lah, terpaksa cakap begitu kan. Jadi kena banyak muhasabah dan minta ampun pada Allah dan istighfar. Dan itu disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam bab ini juga kita mampu untuk mengetahui dan mempelajarinya. Betul tidak? Dan kita mampu untuk beriktikad. Kita tak buat begitu, maka Allah berdosa atas kita. Maknanya Allah paksa kita buat sebab dalam kemampuan kita. Baik. Sebab tak ada hujan nanti besok hari kiamat. Saya sibuk lah, saya tak biasa lah. Saya nak naik datang majlis, susah lah. Saya bukan boleh duduk sangat, macam-macam alasan. Sebenarnya banyak cara boleh. Ada kursi, ada boleh bawa bantal, duduk atas bantal, tak bongok. Dan sebenarnya pelajaran itu dituntut sebenarnya sejak daripada kamu muda. Tapi kamu muda kamu tak buat. Bila dah tua baru nak belajar, kamu guna alasan itu? No, tak boleh diterima. Sebab masa muda kamu dah lalai, kamu dah pilih yang tidak baik. Kecuali memang tak boleh duduk langsung. Sekarang ni banyak juga tak ada alasan. Sebab banyak yang online dan macam-macam.
Sambil baring kamu boleh dengar kalau kamu tak mampu duduk. Adakah kamu tengok online pengajian ilmu itu? Adakah kamu cari? Sedangkan internet kamu antara yang paling laju di kalangan orang di taman itu. Apa alasan kamu? Tapi yang lain kamu buka. Kamu buka Omi. Dah tua-tua pun buka Omi. Kamu buka itu, nak kenal orang, nak kawan, nak buka Facebook. Siapa yang kamu nak kawan? Sedangkan Islam ajar siapa suruh kita berkawan? Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu atas agama kawan dia, maka tengok siapa yang kamu kawan. Islam dah ajar. Kenapa kamu still nak kawan ramai yang kamu tak kisah macam mana perangai mereka? Adakah kamu yakin kamu takkan terpengaruh dengan mereka? Berapa banyak contoh yang banyak terpengaruh, 90% terpengaruh dengan kawan-kawan yang mereka kawan. Kenapa sanggup ambil risiko? Bukan tak boleh berkawan, tapi Islam ajar macam tu untuk menjaga diri. Cari dulu kawan-kawan yang kuat, kemudian dia baru mencukuri kawan-kawan yang begitu dengan niat dakwah dan menarik mereka kepada agama Allah atau kepada moral yang baik. Kita yang memilih. Islam jelas, tidak ada paksaan, kerana sudah jelas. Cuma bagi orang awam tetap, kerana itu disebutkan mukallaf, kita dibeban dan dipaksa. Dan Allah declare, jangan risau, semuanya dalam kemampuan kau baru aku paksa. Tapi kalau kau tak mampu, ada keringanan dia. Betul tidak? Macam seorang perempuan yang sudah sampai umurnya, yang orang panggil sampai kepada umur putus asa. Yang pertama maksud putus asa, iaitu sudah tidak datang haid. Yang kedua maksud putus asa, iaitu putus asanya orang untuk mengambil dia sebagai isteri. Maka ketika itu auratnya sudah diringankan kerana dia sudah tua dan lemah. Bahkan kalau kita bersalam dengan dia sekalipun tidak menjadi satu keburukan. Boleh faham tidak? Bahkan rambutnya juga kalau terlihat, ada sebahagian yang mengatakan boleh, sebab dia sudah sampai ke tahap itu. Maka dia di dalam tahap yang mana sudah tidak ada wus'un dekat situ, maka diringankan dalam Islam. Tapi kalau kamu masih lagi muda, yang mana orang tak putus asa untuk ambil kamu, kamu kena paksa dia. Baik. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan, bila sebut wajib bagi Allah, wajib akal. Wajib dari sudut akal kita, bahawa Allah itu mesti bersifat dengan basar, bersifat dengan pelihat, dan mustahil atasnya bersifat dengan buta. Itu mudah, paling mudah, statement paling mudah. Kita kena ketahui Allah bersifat dengan sifat pelihat. Yang kedua, kita kena berpegang bahawa mustahilnya, kita kena berpegang Allah itu maha melihat dengan sifat pelihat, dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu buta. Okey, jelas sudah? Yang itu kita kena tahu. Bukan susah lah, betul tak? Huraian. Maka didatangkan ta'rif. Antum kalau perhati, ta'rif dia sama macam sama. Ta'rif dia sama. Kalau antum tengok muka surat sebelumnya, ta'rif pada sifat Allah pendengar sama dengan sifat Allah pelihat. Sebab sebahagian kitab diletakkan perbahasan dua-dua ni dalam satu bab saja. Dia tidak pisahkan. Sebab bendanya sama saja, cuma beza dia. Yang ini pelihat, yang ini pendengar. Sifat Allah pelihat, pendengar. Maka bila pelihat, nampaklah maksudnya. Bila pendengar, dengar. Kan beza situ. Cuma perbahasan dia sama, lebih kurang. Baik, kita sambil mengulang, tak apalah. Ta'rif sifat basar. Kalau kita tengok di sini lah, sifatun wujudiyatun. Pertama kena faham, sifat basar adalah sifat yang ada, sifat yang ada diri dia, menumpang pada zat Allah. Maknanya duduk di zatnya Allah. Suatu sifat yang ada. Nampak tak? Wujudi. Bila sebut ada, maknanya ada diri sifat. Boleh faham tak? Yang daripada dulu saya duk mengajar, ada diri sifat tu maksudnya apa? Bukan dari sudut kita bayangkan kewujudan dia. Dia ada diri dia. Okey? Baik.
Macam kepala kita ada diri kepala. Bila orang tengok, oh nampak kepala tu, diri kepala tu ada. Betul? Yang tak ada pada kepala tu biasanya cuma kita anggap dia ada. Apa dia? Melalui akal kita, iaitu kalimah. Contoh botak. Botak tu tak ada diri dia. Tapi bila timbulnya botak, bila kita lihat sesuatu kepala yang tak ada rambut, maka timbullah kalimah botak. Diri botak ada. Betul tidak? Yang ada diri kepala yang tiada rambut. Itu bila sebut sifat ma'ani, sifat-sifat Allah yang ada diri pada Allah. Jangan bayangkan macam mana, tapi kalau dibuka hijab, diizin Allah, kullu mawjudin, setiap benda yang ada, yasihhu ayyura, dibolehkan untuk dilihat. Maknanya layak untuk dilihat dengan izin Allah. Kalau Allah izin buka hijab, boleh nampak. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam, wal kaifu majhul. Tidak berarah, Allah tidak bertempat. Sifat-sifat Allah berbeza sama sekali dengan sifat-sifat manusia. Cuma gambaran dan kiasannya untuk kita fahami. Boleh? Baik. Ada penyerupaan dari sudut tu untuk kita memahami, dekat dengan faham. Hakikatnya berbeza 100%. Boleh? Maka sifat dia kata sifat wujudiyah, sifat yang ada diri dia. Qa'imatun bidzatihi, yang berdiri di zatnya Allah. Maksudnya menumpang pada zatnya Allah. Adanya zat, adanya sifat itu. Zat ada tak diri zat? Ada. Sifat melihat Allah ada tak diri dia? Ada. Bagaimana? Majhul. Bid'ah. Siapa yang tanya bagaimana? Tadi itu Imam Malik kata wasu'al anhu bid'ah, wal kaifu majhul wasu'al anhu bid'ah. Bagaimana tidak diketahui, dan siapa yang bertanya itu bid'ah, iaitu sesuatu yang sesat, tak betul. Boleh? Baik. Qa'imatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu, berkait ia, iaitu sifat pendengar itu dengan apa? Maknanya berkait membawa maksud tugas dia kepada pendengar itu. Kaitannya pada siapa? Siapa yang menjadi mangsa kepada pendengarnya Allah? Maksudnya siapa yang Allah dengar? Boleh faham tidak? Bila sebut berkait di sini, ta'alluq kat sini, dia kalau ta'alluq sifat dengar, sifat pendengar, sifat pelihat, sifat ilmu, istilah dalam bahasa Arab, dalam ilmu usuluddin dipanggil ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf, iaitu kaitan yang membawa maksud terbuka, nyata. Maknanya nyata bagi Allah, terbuka bagi Allah, tersingkap kepada Allah. Apa dia? Makhluk lah. Betul tidak? Apa yang kita buat, apa semua tersingkap kepada Allah, terbuka kepada Allah. Itu orang panggil inkishaf. Sifat ilmu, sifat sama', sifat basar, ta'alluq dia, kaitan dia berbentuk inkishaf, iaitu terbuka, tersingkap kepada Allah. Tak ada orang boleh bersembunyi, Allah dengar belakang. Tak ada orang boleh buat apa-apa, menyembunyi sorok-sorok atau rahsia dalam hati, sebab Allah melihat belakang dan Allah mendengar belakang dan Allah tahu belakang. Ini orang panggil ta'alluq inkishaf. Kalau sifat qudrah, kalau kita sebut sifat qudrah, dia panggil ta'alluq ta'thir. Kaitan yang membawa maksud, memberi bekas, itu sifat qudrah. Memberi bekas, iaitu ada atau meniadakan. Betul tidak? Allah berkuasa mengadakan, Allah berkuasa meniadakan. Kan benda tu berbentuk kesan atau bekas. Maknanya kita kalau ada tak bekas kita ada? Ada lah. Boleh faham? Ni. Dengar fokus yang mengantuk. Fokus. Mata terkebir-kebir. Cuba lawan mengantuk.
Dalam hadis Nabi, mengantuk dalam majlis ilmu ni syaitan. Apa pun alasan kita, tadi kurang tidur apa sebagainya, dalam majlis ilmu syaitan dihubung celah. Jadi siapa boleh lawan mengantuk, tahniah sebab dapat lawan syaitan punya kacau. Boleh faham tidak? Faham ini? Lawan mengantuk kamu tu. Jangan duduk gitu, tegak gitu. Saya kalau mengaji badan tegak supaya tak mengantuk. Tapi tak apalah, khair insya-Allah. Baik. Memang mengaji Suluddin ni agak bosan. Lepas tu dia guna akal kan? Jadi akal tu nak kena perang. Kalau jumpa titik dia, cantik lah, sedap kan? Kalau tak jumpa tu yang dia tak jumpa. Dia dengar ustaz tu cakap, dia tak jumpa apa. Kena faham, cuba usul tu faham. Sebab yang fahamkan siapa? Jadi patut kita rasa sedih kalau Allah tak fahamkan kita. Ya Allah, fahamkan aku ya Allah. Saya dulu masa mengaji, guru saya selalu pesan gitu. Bila sampai habis, Syekh macam mana ni aku tak faham. Saya ingat masa saya di Inan, saya mengaji tak faham mula-mula sebab baru-baru sampai dengan bahasa Yaman penyek-penyek macam tu. Saya bawa balik musafir, jumpa guru saya. Jadi tak faham. Maka Syekh Omar masa tu pesan pada saya, minta doa pada Allah, Allah yang fahamkan. Saya pun usul lagi, minta doa pada Allah. Akhirnya Allah bagi faham. Bila bagi faham, Allah buka tu. Sehingga dalam tempoh 3 bulan saya khatam kitab-kitab tu. Ada 2-3 kitab. Dan ditakdirkan Allah, saya pula mengajar kelas saya. Saya lulus, ya dewan tak lulus. Mungkin dewan tak terbuka lagi ketika tu. Saya lulus, saya ajar pula dia. 6 bulan saja. Maka disuruh guru yang teratas sekali, iaitu Habib Omar, suruh pindah ke Darul Mustafa, pindah ke pusat. Jadi maknanya minta doa sebab yang Allah yang bagi faham Allah. Jadi ta'alluq inkishaf tu, yang kasyaf-kasyaf orang cakap tu terbuka lah tu, terbuka pada dia lah tu kan. Ni nak tanya, nampak roh tak? Tak nampak tak? Nampak tak malaikat? Tak nampak lah. Sebab tidak ada terbuka, Allah tak buka. Hijab, orang panggil hijab. Hijab ada 2, satu hijab maknawi, satu hijab hissi, satu hijab maknawi. Kalau hijab hissi macam dinding ni, saya tak nampak apa dalam bilik tu. Betul? Itu hijab. Kalau hijab maknawi macam tadi. Sekarang ni saya nampak tak arash? Tak nampak. Saya nampak malaikat tak? Tak nampak. Syaitan ni yang ada kadang-kadang dalam majlis kita, saya tak nampak. Sebab hijab. Bila kasyaf ni, itu yang bila terbuka tu nampak. Ada orang nampak roh. Allah sendiri kan sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, falaula idza balagatil hulqum, dalam surah Hadid, apabila roh dah sampai ke hulqum, dah sampai ke tekak ni, halqum kita, roh bila sampai kat situ, wa antum hina idzin tanzurun, dan kita yang duduk kat situ duk perhati mayat tu, padahal roh dah sampai situ. Kemudian Allah kata, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah kata, aku lebih dekat kepada roh itu, tapi korang tak nampak roh tu. Aku nampak roh tu keluar. Tapi orang yang kasyaf ini, kalau Allah nak, boleh tak tidak? Hukum dia jaizun. Boleh tak seseorang itu melihat benda gaib? Hukum dia jaizun, harus. Sekiranya Allah nak, itu orang panggil, bila orang tu dapat tengok, dia panggil kasyaf. Kasyaf tu maknanya buka. Allah buka. Bila buka, kerana itu Allah Subhanahu wa taala dalam melihat, ta'alluq dia inkishaf, bagi Allah total terbuka seluruhnya, tidak ada hijab. Itu beza dengan kita. Habis yang kasyaf tu maknanya sama dengan Allah. Dah, sebab dia tergantung pada Allah untuk mengizinkan, dan kasyaf dia terbatas. Yang mana Allah izin saja, tak sama dengan Allah. Allah ni ta'alluq inkishaf, Allah lihat semua. Kejap lagi kita tahulah lihat apa? Lihat yang ada. Nanti
makhluk yang ada lah, alam ini yang wujud. Baik, kerana itulah bila kita ni tak mustahil ada di kalangan kita. Cuma dalam ilmu tasawuf, para guru kita, bila seorang itu kasyaf, dinasihat jangan bercerita pada orang kerana dia membuatkan orang silap faham dan keliru dan boleh sesat. Kerana itu ada setengah itu hati-hati. Kerana itu wali-waliullah, orang-orang yang soleh, kadang-kadang dia dibuka kasyaf tapi dia tak cakap, tapi dia nampak. Kadang-kadang macam Rasulullah SAW, bila Allah bukakan kasyaf pada Rasulullah, maka dia nampak kesan lempangan syaitan ataupun sapuan tangan syaitan di muka hamba-hamba Allah. Kerana itu bila dilihat, dia tidak suka, dia memalingkan muka kerana buruknya muka orang. Allah buka, dia nampak benda gaib. Benda tu harus tidak hukum dia, harus. Bila Allah buka, maka dia nampak. Itu pasal kadang-kadang ada wali-waliullah yang kadang-kadang bila jumpa dia tak mau tengok muka kita, sebab kemungkinan di situ ada kekotoran atau kebusukan yang mana Allah letakkan di muka orang tu. Hakikatnya begitu kerana maksiat dia dan kemungkaran yang dilakukan. Kerana itu wali ni ada peringkat dia. Ada wali yang bila dia macam tu, dia jadi ahwal, dia jadi macam dia tak ingat, dia tak boleh campur orang. Tapi wali yang tertinggi, dia boleh kawal benda tu, dia murabbi dan dia mursyid. Walaupun dia nampak benda tu, dia masih tenang dan dia cuba ubah orang itu untuk mengubah sikap dia. Yang ni yang tinggi. Kalau jumpa orang ni, jangan lepas dia, sebab dia boleh kawal. Ada yang permulaan nak sampai ke situ, tu kadang-kadang tak boleh kawal. Imma dia jadi marah ataupun imma dia tak suka, menyebabkan kita pula akan bersangka bukan-bukan, mengatakan dia sombong atau mengata apa ni. Dia tu orang yang sudah Allah buka dan kemampuan berbeza dari sudut menahan benda tu. Kan kita bila tengok muka hudu apa sebagainya, kita kalau nampak jin pun muka hudu apa sebagainya, kita pun dah takut. Tengok cerita hantu pun dah takut kan? Bayangkan kalau Allah buka hijab, nampak sungguh. Dan itu ada kadang-kadang Allah bukakan, bukan kadang-kadang kasyaf ni Allah bukakan bukan mesti dia itu orang warak. Kadang-kadang Allah buka saja nak buka. Kan itu kita kalau boleh kita nak Allah buka sebab soleh, sebab warak. Yang itu akan cantik perjalanan dia. Kadang-kadang terbuka macam orang, macam saya ada seorang anak murid dulu. Dia jadi jaga dekat madrasah lama dah. Lepas tu dia dah balik dah negeri dia. Dia duduk kat tempat pondok, jangan tu datang perempuan yang cantik. Tanya dia buat apa sini, apa sebagainya. Tengah malam pukul 3, perempuan cantik mari mana. Itu sebenarnya dia tu jin gaib, tapi ketika tak Allah buka, takut dia. Lepas tu demam dia beberapa hari, tak mau dah duduk kat tempat pagar. Try tidur tempat pagar. Tapi tak ada apa-apa dah lah. Kadang-kadang Allah buka. Sebab dia tengok lepas perempuan tu cakap, bila dia keluar daripada pagar tu begini, dia lalu pagar tu, tak ada orang lepas, tapi dia lepas. Tapi lepas tu tak ada. Maknanya jin. Maknanya macam kat sini, kalau kita lalu, bila saya lalu kat sini, ni kan ada, kita nampak sini betul tak? Jadi bila lalu, patutnya nampak balik. Tapi bila lalu tu kita tak nampak, tapi sini dah tak ada. Jadi maksudnya jin lah. Takkan dia berjumpa kat pagar yang halus tu. Kadang-kadang dibuka orang panggil. Jadi nak beritahu saja sebut cerita pasal manusia kasyaf ni sebab nak bagi nampak makna ta'alluq inkishaf. Jadi ingat, sifat melihat, sifat pendengar, sifat ilmu mengetahui, itu tu dipanggil ta'alluq inkishaf, terbuka kepada Allah. Baik, cuma beza dia, kalau pada samak dan basar, pelihat Allah, sepatutnya saya tak boleh tunjuk begitu. Sifat pelihat Allah dan sifat pendengar Allah, sebab bila tunjuk begitu Imam Ahmad marah.
Imam Ahmad kata siapa yang tunjuk ni jatuh, keraslah sikit. Dia kata boleh jatuh kufur. Kadang kita tak perasan. Cuma ulama majoriti mengatakan kalau benda tu tidak sengaja dan bukan niat untuk menyamakan, tidak ada mengapa. Ala kulli hal, sifat pendengar Allah, sifat pelihat Allah, dia ta'alluq terbuka kepada apa? Bi kulli mawjudin, pada setiap yang ada. Dia kata apa? Pada berta'alluq, berkait dengan setiap yang mawjud, yang ada. Bila sebut yang ada, maksud yang ada diri. Jadi makhluk tu, ataupun kita panggil alam, alam tu masuk makhluk lah. Alam ini semua makhluk yang ada diri, dan memang ada diri lah. Allah melihat dan Allah mendengar. Boleh faham? Macam manusia sekarang ni, saya ada diri, Allah melihat saya sebab ada diri. Betul? Cuma apa yang ada pada saya ni yang tak ada diri. Contoh, yang tak ada diri tapi ada dengan sudut kefahaman kita. Macam tadilah, tinggi, pendek, gemuk, kurus. Itu bukan fokus pada sifat Allah pelihat dan pendengar, sebab dirinya tak ada. Ianya menjadi pada fokus sifat ilmu. Sifat ilmu, Allah tahu yang ada atau ada diri, yang tak ada diri, tapi faham, dari sudut faham Allah tahu belaka. Tapi fokus pada sifat pelihat dan sifat pendengar pada yang ada diri. Boleh faham tak? Maka Allah melihat seluruh makhluknya, iaitu yang wujud, yang mawjud, yang ada diri. Maka Allah tak fokus kepada melihat tinggi, pendek, gemuk, kurus, sebab benda tu tak ada diri dia. Itu cuma wujud dalam akal kita dengan melihat orang yang perut dia menggelebek, gemuk, itu. Padahal gemuk tu tak ada diri. Cuma yang ada diri seorang lelaki yang perut dia besar, maka kita panggil dia gemuk. Ataupun boroi. Sebab boroi ni bila tengok dari tepi, kalau tengok dari depan tak boroi. Itu pasal siapa yang nak berkahwin, berdepan dengan mertua secara berdepan, jangan menghadapi. Takut dia tak berapa nak minat. Jadi ala kulli hal, kena faham tak fokus dia? Itu dia. Kerana itu kena faham. Ta'allaku bi kulli mawjudin. Dekat situ nak kena faham, berkait dengan setiap yang ada diri. Fokus di situ. Boleh? Manakala tentang yang tak ada diri, panjang pendek yang lain-lain itu masuk dalam fokus menyeluruh pada sifat ilmu. Allah tahu belaka. Mana tentang tak lari juga daripada Allah, cuma fokus sifat pelihat Allah dan sifat pendengar pada yang ada diri. Makhluk-makhluk pada yang ada diri. Dan hakikatnya semualah. Betul tidak? Cuma yang amrun i'tibari itu tak termasuk. Itu masuk dalam sifat fokus dan sifat ilmu. Tu saja beza dia. Walaupun dua-dua tu, walaupun tiga-tiga tu bentuk dia ta'alluq inkishaf juga, terbuka kepada Allah. Tak ada yang terselingkuh. Kan itu disebut bikulli mawjudin ala wajhil ihatah. Ni kena faham. Ala wajhil ihatah. Iaitu dengan setiap yang mawjud. Kena buat poin kat situ, mawjud yang ada diri secara meliputi. Meliputi maknanya melihat secara meluas. Ini kena faham bila sebut melihat. Ihatah di situ bukan melihat secara umum, tak tengok secara detail, bukan. Maksud dia situ ihatah maknanya tiada tersembunyi suatu pun. Semut, manusia, jin, malaikat, apalah atas muka bumi ni, dalam bumi, emas, timah, apa sekecil benda, sekecil pasir, Allah lihat berlaku.
selagi mana dia tu ada di Allah nampak belaka, fokus pada bahasa melihat. Boleh faham tidak? Manakala masinnya sayur ataupun masinnya atau pahitnya sayur, itu sifat dia. Pahit tu tak ada di dia, betul tidak? Yang ada sayur, betul tidak? Iaitu fokus dia yang pahit tu apa sebagainya, yang wujud dengan subut akal, faham akal kita, maka pahit. Yang itu fokus kepada sifat ilmu. Ini nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tu terbatas, tak nampak apa, benda tak ada. Benda tak ada bukan pada fokus melihat lah, betul tak? Itu melalui faham kita, wujud benda tu dengan faham kita. Tak boleh kata kalau contohnya saya ada seorang nama Mamat ataupun Ali, kau nampak tak anak kau? Tak nampak, buta kau. Macam mana kau cakap aku buta? Kau tak nampak anak kau? Dah aku tak ada anak lagi. Mana boleh hukum aku buta? Anak aku nanti bawa keluar. Jadi maksudnya dekat situ fokus Allah melihat pada ada. Benda tak ada, maka tak adalah fokus dia pada melihat. Tapi masuk, adakah Allah tak boleh tahu benda tu? Tak. Masuk kepada sifat ilmu. Ini nak kena faham kerja sifat Allah tu. Tu orang panggil ta'alluq. Baik. Ala wajhil ihatah. Bila sebut dengan wajah ihatah, disebut sini secara meliputi, melihat secara meluas. Takut orang faham secara meliputi ni, orang faham bila meliputi ni tak detail, betul tak? Maknanya secara umum lah macam tu. Tengok cara, no. Allah lihat, maksud ihatah di sini bagi hak Allah, maksud dia tiada satu pun tersembunyi. Tu maksud meliputi, tak ada satu pun tersembunyi. Boleh faham? Tu dia. Ta'alluqan zaidan, tugasan atau kaitan yang bertambah ala ta'alluqil ilmi, pada tugas ilmu. Bukan maksudnya ilmu tu kurang, perlu tambah pada sifat melihat. Tapi nak kata, orang panggil tambahan ni bukan mesti benda tu kurang, betul tidak? Seseorang contohnya dalam kelas dah ada 40 orang, cukup dah, betul tidak? Tiba-tiba masuk 10 orang, bertambah 10 orang. Adakah dengan bertambah 10 orang tu menunjukkan bahawa 40 orang tu kurang? Dah cukup dah. Tu nak kena faham situ. Bagi hak Allah Ta'ala jangan cakap kurang sifatnya, tak boleh. Contohnya macam kadang-kadang air kita letak, ni cara pedang macam mana? Macam ni. Macam itulah style saya masa kontrak dengan Maybank dan juga apa tu, satu lagi tu yang insurans dengan Maybank, apa tu, Etika. Saya kontrak bagi dulu lah, ngomong dulu, belum main mengajar sini apa semua, balik-balik usai selalu ke hotel, nak ke hotel. Jadi kena belajar, ada rehearsal, pegang gelas lah, lepas tu sudu dia bila dah makan nak terbalik ke, nak macam tu. Allah, letihnya aku. Kata aku makan kat rumah ni senang aja, pakai kain pelekat dia. Tapi yalah style. Tak apalah, al-muslimun ala syurutihim, kita hormati mereka. Dia orang buat macam tu kaedahnya, kita ikut. Duduk makan kena potong, belajar potong. Mula-mula tercampak benda ke depan, cocok pula main masuk macam. Tapi lama-lama okey lah. Apa saya nak cerita tadi? Nak hilangkan mengantuk tadi. Saya cerita apa tadi? Sebelum cerita hotel, macam air contoh tadi lah. Contohnya air tu kita letak sampai setakat ni, nampak pada air tu memang kurang, betul tak? Jadi bila orang tambah, dah sebenarnya dah cukup, betul tak? Bila saya minum, bagi saya cukup dah. Cuma tambahan tu adakah disebabkan ini kurang? Dah tak kurang pun, tapi ada tambahan. Tu orang panggil, bagi hak Allah Ta'ala jangan sebut kurang sifat ilmu tu sehingga perlu tambah sifat pelihat. Dan setiap sifat itu sempurna pada tugas dia. Boleh faham? Itu dia. Ala ta'alluqil ilmi, zaidan ala ta'alluqil ilmi. Selesai situ. Jadi yang lain tu benda yang sama, kita baca saja. B. Allah Ta'ala melihat segala yang ada, maujud yang ada, termasuk yang qadim,
Maknanya Allah dengan sifat pelihat dia, yang ada ni apa? Yang qadim apa dia? Sifat yang sedia ada. Mana bagi Allah qadim, bukan qadim zamani. Kalau bahasa kita bila sebut qadim ni maksudnya yang dah lama lah. Betul tak? Kan orang cakap awak orang lama contoh. Dah. Maknanya qadim. Tapi bukan qadim yang Allah tu. Sebab qadim dari segi bahasa, dari segi zaman maknanya dah lama. Bila dah 2-3 tahun kita punya kek tu, kek ni qadim lah. Tak apa kalau niat macam tu. Tapi kalau qadim maksud sedia ada, tak ada permulaan, no, hanya untuk Allah. Tu kena faham balik dah. Baik. Maka Allah ni dengan sifat pelihat dia, dia boleh melihat semua yang ada, betul tidak? Jadi zat Allah tu qadim, betul tidak? Ada tak? Ada. Allah boleh tak melihat zat dia? Confirm lah. Allah melihat sebab zat Allah tu ada. Kita yang tak boleh lihat sekarangnya. Dah. Baik. Termasuklah zat yang qadim, iaitu zat dan sifat-sifat ma'ani. Kenapa dia kata sifat-sifat ma'ani? Sebab sifat-sifat ma'ani yang ada diri, betul tidak? Jadi adakah Allah itu melihat sifat-sifat itu? Allah melihat dengan sifat melihat dia. Atau yang baru. Kalau yang baru pula iaitu zat alam ini. Kita ni zat lah sebenarnya. Cuma adab kita bila kita belajar ilmu tauhid, bila digandingkan dengan zat Allah, kita tak sebut zat kita ni, kita sebut apa? Jirim. Jirim ni zat yang mengambil ruang, ada tempat. Allah zat yang tidak mengambil ruang. Kan itu dalam ilmu usuluddin. Beza je lah terus. Allah tu zat, kita tu jirim. Jirim ni ambil ruang, perlu bertempat. Sebenarnya hakikat dia zat. Ini kalau kita mengaji istilah, orang panggil umum, khusus, mutlak. Tak payahlah sebut itu, pening kepala kita. Tapi nak beritahu maksud umum, khusus, mutlak ni maksudnya, contohnya apa? Semua jirim adalah zat, tak semua zat adalah jirim. Macam itulah maksud dia. Ni istilah orang-orang pondok selalu. Saya pun dulu pernah isi pada pondok, memang sama. Kalau kita tengok mana-mana pondok, sama. Macam itulah kaedah dia. Jadi zat Allah beza. Itu pasal adabnya tu kita bezakan je lah. Zat Allah, jirim tu khusus pada manusia. Zat yang jirim pada manusia dipanggil zat yang khusus pada manusia, pada makhluk dipanggil jirim. Kalau umum aja zat, boleh masuk belakang. Tapi bila kita nak asingkan pada Allah, zat pada Allah yang tak mengambil ruang dan tak mengambil tempat. Okey. Jadi Allah boleh nampak tak zat alam ni, jirim ini? Allah boleh nampak belaka sebab ada diri dia. Dan segala sifat alam, Allah nampak belaka yang ada di sifat-sifat alam yang ada di diri dia. Berupa atau tidak ada rupa. Maksudnya berupa maknanya ada bentuk, ataupun tidak ada rupa tapi hakikatnya wujud. Macam contohnya roh. Kita tak tahu roh macam ada rupa dia kan. Kita duk ingat macam kita ni, selalu dalam TV tu orang rosak fikiran tu, roh ni macam kita pun tak tahu. Kita tak pernah tengok roh. Kita pun kata roh ni macam kita lah, apa ada macam kita ni lah. Mana kamu tahu? Kamu tak pernah kasyaf ke? Ke bentuk dia macam tu je. Angin tu, itu yang kata angin, contoh yang tak ada rupa. Tapi ada tak diri angin? Ada. Kita tak nampak, tapi boleh rasa, maknanya ada lah diri tu. Allah nampak tak benda tu? Nampak, kita tak nampak. Itu yang maksud dia ada rupa atau tak ada rupa. Dia ada diri dia tapi tak ada rupa. Oksigen apa sebagainya, karbon dioksida, apa benda tu. Jauh atau dekat? Jauh ke dekat ke, Allah nampak belakang. Kita tak boleh. Tanpa dengan mata, tanpa dengan perantaraan cahaya. Jangan bayang Allah lihat macam biji mata kita. Kita perlu ni mata ni, cahaya. Kita kalau tak ada cahaya nampak dah, gelap tak nampak. Masuk bilik blackout, gelap tak nampak. Dekat Hadramaut baru ni blackout 2 hari, gelap tak nampak. Kita kalau tak ada cahaya dah sama, semua pakai handset tu tengok dulu. Dengan perantaraan cahaya. Sifat basar, pelihat adalah mabda', asal bagi melihat. Yalah, kalau kita kata Allah melihat, yang itu hasil daripada sifat pelihat. Melihat perbuatan kepada sifat pelihat, perbuatan Allah. Bila kita kata Allah maha melihat,
itu kita tak sebut sifat, kita sebut perbuatan. Masuk dalam af'alullah. Tuntutan dia yang perlu kita tahu, yang pertama ada, iaitu sifat tu ada tak? Ada, kerana kaitan dengan sifat nafsiah, iaitu ada. Yang kedua, qadim, tidak ada mula. Jelas sifat-sifat Allah semua sifat dia qadim, tiada mula. Berkait dengan sifat qidam, tidak binasa, maknanya kekal. Berkait dengan sifat baqa, takkan binasa sampai bila-bila, sifat pelihat Allah. Tidak sama dengan pelihat makhluk. Jelas sekali, dah terang dah tadi, betul tak? Berkait dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya mukhassis, yang nak menjadikan pelihat Allah tak perlu pada Tuhan lain untuk jadikan, kerana kaitannya dengan qiyamuhu binafsih. Apa maksud dia? Berdiri sendiri. Kemudiannya tidak berbilang-bilang, wahdaniyah. Tak ada Allah ni sifat pelihat dia banyak. Sifat pelihat tengok manusia, sifat pelihat yang khusus untuk melihat binatang, pelihat untuk tengok tumbuhan. No, tak ada berbilang-bilang. Pelihat satu, semuanya nampak berlaku. Boleh faham tak? Bertakluk dengan semua maujudat yang ada, kerana kaitannya dengan takluk. Ialah macam tadi kita terangkan, takluk dia pada semua yang ada diri. Maujudat di situ kena faham istilah Usuluddin. Bila sebut yang ada, maknanya yang ada diri. Boleh faham tak? Dalil dia, wallahu basirun bima ta'malun. Jelas, hafal saja itu. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalil dia sudut Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Selesai. Itu dalil Quran. Dan dalil naqli itu yang dipindahkan daripada Al-Quran dan daripada hadis. Kalau hadis apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma marra bi unasin yastasquna wa yad'una Allah jahra. Ketika Nabi lalu tengok ada sahabat-sahabat yang sedang meminta daripada Allah hujan. Faqala ya ayun, masa tu mereka meminta tu merintih sampai menjerit-jerit. Kena tengok hadis ni, ya ayuhan nas. Maka Nabi bila tengok teruk sangat, kuat sangat suara macam tu, arbi'u ala anfusikum. Maka Nabi pun dengar macam tu. Nabi kata apa? Arbi'u ala anfusikum. Wahai manusia, tenangkan diri. Arbi'u, tenangkan diri kamu. Ai amhilu, perlahankan. Alaiha, tenang-tenang. Fa innakum lam tad'u asam. Yang kau menjerit-jerit melampau-lampau ni, kau orang ni tidak meminta kepada yang peka, wala a'ma, dan bukan pada yang buta. Sebab Allah dengar belakang. Wa innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kamu sedang meminta kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi tenang-tenang. Yang menjerit-jerit apa Allah dengar. Jadi kat sini kena faham. Yang kata, jadi tu pasal zikir kuat-kuat ni. Dia kena faham. Bila kita berzikir dan sebagainya, dia beza. Ya Allah, ni orang panggil jahal. Ini jahal. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Yang itu jahal. Jahal tidak ada masalah. Yang Nabi suruh perlahan ni apa dia? Ya Allah, apa tu? Dia seorang-seorang tu berjerit-jerit. Dia tu Allah dengar. Tak payah nak berjerit gitu. Berbeza kalau seseorang yang depan tengah buat ijtihad. Ramai orang yang sampai kat ujung gitu, macam Rabi'atul Adawiyah, tak ada mikrofon, tapi 200 orang yang ujung sekali dengar suara dia. Sebab dia kena cakap masa berdoa, nak suruh orang tu dengar dan aminkan. Maka dia kena kuatkan suara atas dasar tu. Bukan kuatkan suara sebab nak dengar Allah. Tapi sahabat-sahabat ni masa tu dia minta, ketika tu macam tak bagi Allah dengar, takut Allah tak dengar. Nabi kata, kena tengok pada warid hadis. Jangan main ni lepas tu duk kata, betul lah tu, maknanya kita ni berdoa-doa lepas semayang tu kuat-kuat tu, bid'ah belaka tu. Tak betul. Kena tengok hujah-hujah dia, kena faham oleh hadis Nabi. Jangan terikut puak-puak ni, puak-puak menjasimah Wahabiyah ni. Dan wallahu ta'ala alam, ijma', telah ijma' ulama' bahawa Allah maha melihat. Dalil dari segi akal, apa dia? Dia biasanya kena tanya akal. Kalau Allah tak bersifat pelihat, maknanya Allah akan bersifat dengan sifat lawan dia, iaitu buta. Mustahil kita ni dari segi akal nak terima Tuhan buta, betul tidak? Akal pun tak boleh nak terima. Di situ dalil akal dia. Akal ni selalu macam mana? Tanya jawab, tanya jawab. Kan? Dia muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudiannya apa dia punya ni. Kan? Baik.
Setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, yang dipelihat melalui dalil naqli, iaitu nas-nas Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, dia sudah akal, reasonable, maka mustahillah logika kita, maka mustahillah buta atasnya. Kenapa sifat sama dan basar didahulukan dari sifat kalam? Ini lepas ni kita sifat kalam. Kerana susunan para ulama di sini penulis beritahu ada sebahagian kitab dia buat begitu. Sebab apa? Sebab alasan dia iaitu kerana topik perbincangan tentang sifat kalam ni lah yang paling panjang. Lebih-lebih bila ada perdebatan di antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, sifat kalam apa. Kan banyak perbahasan. Kan Al-Quran tu kalam Allah. Habis yang Nabi Musa dengar ketika khalwat tu kalam apa pula? Jadi banyak berlaku dan kita kena berpegang pada Ahlus Sunnah Jamaah dan pegangan dia supaya itulah diasingkan, di ujung dia dilewatkan daripada yang lain kerana sifat kalam panjang perbahasan dia. Mudah-mudahan kita dipermudahkan untuk faham insya-Allah di masa akan datang. Wallahu taala alam. Rasanya cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahm, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang sempit rezekinya, luaskan rezeki mereka ya Allah. Lebih-lebih lagi rezeki ilmu dan amal ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami ya Allah yang mempunyai masalah, selesaikan masalah mereka ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami selepas majlis ini ya Allah, maka meninggal dunia, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali terakhir kami bersama dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma tawil a'marana fi ta'at, dan panjangkanlah umur kami ya Allah dalam ketaatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang pada Allah, yang lemah daripada diri saya dan dosa-dosa saya. Minta maaf salah cara terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.